5, 4, 3, 2, 1, action. Nah. Naik okey saya? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini setelah 2 minggu kita tidak bertemu. Dan pada malam ini kita akan membicarakan dan kita akan membahaskan beberapa perkara, iaitu kita akan membahaskan berkaitan al-adatu muhakkamah. Itu berkaitan salah satu topik ini, yang mana topik ini merupakan topik yang agak ilmiah. Itu kerana mungkin sebelum ini kita ada mendengar setengah orang mengatakan bahawasanya adakah semua adat itu boleh dijadikan sebagai hukum, ataupun boleh dijadikan sebagai sandaran hukum, ataupun sebaliknya. Hakikatnya adat dan uruf dia ada persamaan dan dia ada sedikit perbezaan. Ada kalanya kita dapat melihat, menilai satu hukum itu berdasarkan uruf ataupun adat. Ini ada dalam perbahasan yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena ketahui bahawasanya walaupun dalam musim PKP ini, yang mana masjid-masjid mungkin tidak ada banyak pengajian, melainkan di setengah negeri saja yang ada, kita cuba untuk mengambil manfaat dengan pengajian secara online ini. Walaupun kita tidak dapat nafikan bahawasanya pengajian secara bertalaqi itu lebih mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam waktu sebegini yang mana kita tidak dapat untuk pergi bergerak dengan lebih banyak, maka kita mengambil manfaat, kita gunakan apa saja untuk kita tetap mendapatkan ilmu agama. Jika kita tengok salafun salih yang terdahulu, seperti mana diriwayatkan, seperti Abu Darda. Abu Darda, walaupun beliau mengatakan seperti dinukilkan Ibnu Katsir tentang Abu Darda, beliau jika dia tak tahu satu ayat Al-Quran, beliau sanggup menjalan mengembara selama 5 hari untuk mendapatkan tafsiran terhadap ayat itu. Ini seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir. Walaupun satu ayat Al-Quran sahaja, walaupun satu saja dia tak tahu, dia tetap akan pergi mengembara mencari ilmu tersebut, walaupun perjalanan mencapai 5 hari. Tetapi kita zaman sekarang di pengajian online dan waktu PKP ini, kita dapat ilmu walaupun kita sekadar berada di dalam bilik, walaupun kita sekadar duduk di rumah, kita tetap akan mendapatkan ilmu tersebut. Tetapi orang-orang yang terdahulu, mereka perlu untuk mengembara jauh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Okay, kita sambung balik. Tadi ada teknikal sikit. Dan juga kita tengok salafun salih yang terdahulu juga, kita akan lihat seperti mana Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri, mak dia membelanjakan duit yang banyak untuk anaknya menuntut ilmu, iaitu maknya sendiri sanggup mengeluarkan duit pada Sufyan As-Sawri. Banyak duit yang dikeluarkan untuk anak dia menuntut ilmu, dan akhirnya anaknya menjadi Sufyan As-Sawri yang kita kenali sekarang ini sebagai seorang mujtahid mutlak, iaitu yang mana dapat istinbat hukum sendiri, yang mana dia mempunyai mazhab-mazhabnya tersendiri, walaupun mazhab itu telah musnah. Sebab kita ketahui mazhab dalam Islam ada banyak, hingga ada pengkaji bahis yang mengatakan 300 mazhab dalam Islam tentang fiqh sahaja. Ada yang mengatakan 7 ataupun 80, dan juga ada yang mengatakan 13. Ada banyak kesimpulan mazhab dalam Islam. Salah satunya adalah madrasah pemikiran Sufyan As-Sawri, merupakan salah seorang mujtahid mutlak. Beliau, mak dia mengeluarkan duit yang banyak untuk anak dia menuntut ilmu, dan perkara ini ada dinukilkan oleh Imam Ibn Jauzi. Dan juga kita lihat seperti mana Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in seperti mana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dan Tahzibut Tahzib, bahwasanya ayah dia meninggalkan duit 100,000 dirham. 1,000 dirham satu nilai yang sangat banyak. Ketika ayah dia meninggal dunia, ayah dia meninggalkan 100,000 dirham. Kemudian Yahya bin Ma'in menggunakan 100,000 dirham itu keseluruhannya untuk menuntut ilmu hadis dan untuk membeli dia punya selipar untuk dia pakai.
Itu yang Yahya bin Ma'in gunakan wang yang dia ada untuk menuntut ilmu. Demikian kita lihat salafun salih, mereka sangat sayang dan cinta akan ilmu sehingga mereka sanggup mengorbankan wang mereka. Mereka sanggup mengorbankan apa yang ada, bahkan mengorbankan masa untuk mereka mendapat ilmu. Sebab itu, kita pada zaman sekarang ini, mungkin duit yang kita ada, kita beli buku-buku tertentu, kitab-kitab tertentu, dan kemudian kita hadir pengajian online di waktu PKP ini. Sebab kita tengok di setengah tempat ada pengajian, mungkin di Baitul Salam pun ada pengajian menggunakan kitab-kitab tertentu, di mana-mana sahaja. Jadi kita beli buku-buku tersebut yang mana 20-30 ringgit, maka kita gunakan untuk kita sendiri belajar. Sebab itu kalau kita tengok kisah pengorbanan ulama-ulama terdahulu, seperti kita tengok Abu Darda yang mana dia kata tadi sanggup jalan 5 hari. Dia sanggup kalau dia tak tahu satu ayat Al-Quran, dia sanggup jalan 5 hari untuk mengetahui tafsiran satu ayat saja. 5 hari perjalanan yang panjang. Kalau 5 hari perjalanan waktu zaman sekarang pun dah berapa kilometer dah, jauh dah. Ini perjalanan zaman dahulu. Dan juga kita telah sebutkan tadi, Yahya bin Ma'in, ayahnya meninggalkan 100,000 dirham. Dan Yahya bin Ma'in menggunakan hampir keseluruhannya untuk menuntut ilmu hadis. Dan juga kita lihat ulama-ulama lain, mereka bagaimana berkorban. Dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang Khalaf bin Hisham. Khalaf bin Hisham, beliau ada satu masalah dalam ilmu nahu. Beliau ada problem sikit satu dalam ilmu nahu, beliau ada macam tak tahu satu benda. Dan kemudian untuk beliau menuntut ilmu, nak selesaikan masalah yang dihadapi, beliau menggunakan 80,000 dirham untuk beliau menuntut ilmu tersebut. Hanya satu permasalahan, dia rasa keliru, dia confused, dia menggunakan 80,000 dirham untuk beliau mengembara menuntut ilmu, mencari salah satu ilmu yang dia rasa tak faham tersebut. Sebab tu kita tengok, kalau ada benda yang kita tak faham, kita nak ilmu, kita kena cari pada zaman sekarang. Sebab itulah dengan apa yang kita ada, teknologi yang kita adakan ini, kita cuba untuk memanfaatkan sebaik mungkin benda-benda zaman sekarang ini. Kita telah ada live di sini dan di tempat-tempat lain. Sebab jika kita lihat ulama-ulama yang terdahulu, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana perjalanan mereka menuntut ilmu. Ribuan ringgit mereka habiskan untuk ilmu. Demikian juga apa yang kita kena lakukan pada zaman sekarang. Sebab itu menuntut ilmu ini perkara yang sukar untuk kita bermujahadah dengan diri kita. Okey, seperti mana kita telah sebutkan tadi, kita akan bahaskan pada hari ini berkaitan salah satu cabang dalam qawaidul fiqhiyah, iaitu bila kita sebut al-'adatu muhakkamah. Al-'adatul muhakkamah salah satu kaedah kubra yang ada di dalam qawaid fiqhiyah. Ini salah satu ilmu yang penting yang kita pelajari. Sebab itu kalau kita lihat qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, dawabit fiqhiyah, ini 3 benda yang mana bila kita katakan adik-beradik lah, yang mana dia ada benda yang hampir serupa. Kita sebut lagi qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, dawabit fiqhiyah. Satu lagi nazariyatul fiqh. Ini yang nazariyah ini jarang disebut nazariyah fiqhiyah ni sebab dia baru benda yang zaman sekarang. Ulama-ulama yang terdahulu mereka bahaskan 3 ni. Ini nazariyah ni benda yang baru. Ya, tapi perbahasan menarik juga. Kita sebutkan fokus 3 ni dulu. Yang kita akan bicarakan panjang ni berkaitan qawaid fiqhiyah. Sebelum itu, kita tengok sekali imbas apa perbezaan antara qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah dan dawabit fiqhiyah. Kita mula dengan qawaid fiqhiyah dulu. Qawaid fiqhiyah dia membahaskan benda-benda yang mana berkaitan apa? Berkaitan dengan mukallafin. Tentang mukallaf. Mukallaf tu apa? Mukallaf tu kita lah, manusia. Itu tentang qawaid fiqhiyah. Dia bahaskan contohnya kita nak solat. Kita nak solat, kemudian di mulut kita mungkinlah, tapi yang lebih baiknya kita solat terus takbir Allahu Akbar, kita tidak talafuz. Tapi jika ada yang mana talafuz niat lah, kalau lah kita tengok ada sahabat kita dia talafuz niat ke apa, dia ataupun dia tanya kita, ataupun anak-anak kawan kita tanya kita, dia tanya, tadi aku solat maghrib tapi aku sebut isya kat mulut, nak solat isya, tapi memang dalam hati dah sebut solat maghrib, tapi kat mulut niat solat isya, sah tak solat aku? Kalau ada orang tanya kita ke, cucu tanya ke, kalau kita baca qawaid fiqhiyah, kita akan kata sah solat itu. Solat itu sah. Berdasarkan kaedah yang pertama, al-umur bi maqasidiha. Satu benda itu diambil daripada maksud, maqasid dia ataupun tujuan dia. Kita solat tu nak solat apa? Kita nak solat maghrib. Cuma mulut kita dia tersasul, sakul lisan. Kita tersebut apa? Tersebut isya, tapi kita memang nak solat maghrib. Hati kita pun disebut maghrib. Jadi solat kita katakan solat tersebut sah kalau dia punya jiwa dia memang nak solat maghrib.
Sebab itu kita katakan qawaid fiqhiyah dia membahaskan tentang mukallaf. Dia membahaskan tentang diri kita. Tentang kita buat tentu apa dia punya hukum dia macam tu. Itu dia qawaid fiqhiyah. Dia bagi tentang gambaran-gambaran awal yang mana kita dapat mengetahui perkara tersebut. Itu berkaitan qawaid fiqhiyah. Ustaz Nazmi Azim komen pening tajuk ni. Dia dah tahu dah saya saja komen ni. Ni bekas student USIM dalam bidang hadis Al-Quran Sunnah tak salah. Okey, yang seterusnya itu tentang qawaid fiqhiyah. Yang kedua berkaitan dengan qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah adalah dia berkaitan salah satu cabang ataupun kita akan lihat dengan ilmu usul fiqh. Qawaid usuliyah dia bertaamul ataupun berinteraksi dengan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu qawaid usuliyah. Okey, qawaid fiqhiyah kita tak tepi tadi kita dah bicarakan. Itu qawaid fiqhiyah dia berkaitan dengan mukallaf, tentang kita. Kita buat tadi sah tak solat macam tu. Dia tentang benda-benda macam tu. Tetapi bila kita sebut qawaid usuliyah, dia bagaimana untuk berinteraksi memahami kalam Allah dan Rasul. Bagaimana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu tentang qawaid usuliyah. Contohnya macam mana? Contohnya adalah macam mana kita nak faham Al-Quran, seperti ada kaedah yang mana menyebutkan al-amru ba'da hazri lil ibahah, iaitu sesuatu arahan yang datang selepas larangan lil ibahah, dia akan jadi harus. Ini dalam qawaid usuliyah. Saya ambil buat contoh lah dalam kehidupan kita. Contoh kita ada anak ke kawan ke adik ke siapa, dia nak exam esok pagi dia nak exam. Jadi kita kata kat dia malam ni tak boleh tengok TV. Jadi kita larang. Kemudian esok dia dah habis dah periksa dia, kita pun katalah kat dia, tengok TV, tengok TV. Itu arahan. Adakah arahan kita tadi tu menunjukkan kita paksa dia wajib tengok TV ataupun tak? Tak. Arahan tu maksudnya haruslah tengok TV. Nak tengoklah, tak tengok pun tak apa. Itulah maksud al-amru ba'da hazri lil ibahah. Satu arahan yang mana datang selepas larangan, dia menjadi ibahah. Seperti mana berburu selepas mana buat haji. Wa iza halaltum fastadu. Itu Allah sebut dalam Quran. Arahan ini fastadu. Kalau kita tengok ayat suruh berburu ni seolah-olah wajib, iaitu perintah. Adakah Allah wajibkan kita untuk berburu? Jawapannya tidak. Kerana berdasarkan kaedah tadi, al-amru ba'da hazri lil ibahah. Sesuatu arahan yang datang selepas larangan dia jadi harus. Sebab asalnya memang dalam haji dilarang untuk buat benda-benda tertentu, ada benda tidak dibenarkan untuk kita lakukan dalam haji. Kemudian lepas haji dah settle semua, wa iza halaltum fastadu. Barulah Allah kata fastadu, berburulah bila mana dah habis buat haji. Jadi nak cakapnya arahan itu bukan menunjukkan wajib untuk kita pergi berburu, tetapi nak menunjukkan kepada keharusan saja. Itu maksud al-amru ba'da hazri lil ibahah, iaitu mana-mana arahan yang datang selepas mana larangan dia menjadi harus. Itu maksud al-amru ba'da hazri lil ibahah. Sebab tu kita katakan qawaid usuliyah, dia bagaimana cara untuk kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana untuk kita memahami hadis Nabi. Bagaimana untuk kita memahami Al-Quran. Itu qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah yang lainnya adalah berkaitan dengan al-amru yufidu wujub. Itu dalam Quran. Secara umumnya, arahan-arahan dalam Quran yufidu wujub. Dia membawa kepada wajib. Tapi kalau kita belajar dalam usul fiqh, wajib dan wujub dia ada perbezaan lah. Wajib, wujub, ijab. Tiga benda ni ada perbezaan. Tapi kita nak senang faham bahawasanya umumnya apa-apa arahan dalam Quran dia akan membawa kepada wajib, melainkan ada qarinah membawa kepada harus. Jadi kita dapat faham semua arahan dalam Quran hukumnya wajib, melainkan kalau ada qarinah lain. Qarinah lain maksudnya ada petunjuk lain yang menunjukkan dia tak jadi wajib. Seperti mana apa? Seperti mana kalau kita nak tulis hutang, ataupun kita terlibat dalam urusan muamalat, nak tulis hutang, kita berhutang dengan kawan-kawan kita ke, wajib tak tulis? Jawapannya tidak wajib. Walaupun arahan tersebut nampak adalah amar, perintah supaya kita tulis hutang. Tetapi para ulama menafsirkan bahawasanya arahan ini bukanlah yufidu wujub. Dia bukan membawa kepada kewajipan. Dia adalah dia punya qarinah-qarinah lain. Itu qawaid usuliyah. Dia berbicara tentang bagaimana kita nak memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu. Qawaid fiqhiyah kita dah cakap awal tadi. Qawaid fiqhiyah nak faham perbuatan kita. Yang ketiga adalah dawabit fiqhiyah. Dawabit dia jamak daripada dawabit. Dawabit. Sebab tu kalau kita tengok dawabit ni, kalau kita nak faham dalam Melayu, kita dapat senang faham lah. Walaupun mungkin kurang tepat, dia semacam guideline. Ataupun dia macam cara macam mana guideline mengkontrol kita. Dawabit. Dawabit. Dia macam guideline nak jaga kita jangan kita keluar dalam benda tu. Contohnya dawabit ini
dia ada banyak, dalam banyak ilmu dia akan ada dawabit. Antaranya adalah dalam kita bahaskan ni dawabit fiqhiyah. Apa itu dawabit fiqhiyah? Dawabit fiqhiyah ni dia tidak umum. Dawabit fiqhiyah, mungkin kalau ambil exam dia selalu soalan akan tanya apa beza antara dawabit fiqhiyah dengan qawaid fiqhiyah. Dua benda ni. Kita katakan qawaid fiqhiyah dia lebih umum. Dia qadiyatu kulliyah. Iaitu qadiyatun kulliyatun. Itu qawaid fiqhiyah. Dia kuliah, dia umum, luas perbahasan dia. Tetapi bila sebut dawabit fiqhiyah, dia kecilkan sikit skop perbahasan. Contoh dawabit fiqhiyah apa? Iaitu kalau kita tengok di sini disebutkan dawabit fiqhiyah ni adalah as-sukut alamatur ridha. As-sukut alamatur ridha, iaitu diamnya seseorang itu tanda dia ridha. Itu. Bila seseorang itu dipinang, ada orang nak meminang seorang perempuan itu, as-sukut alamatur ridha. Diamnya perempuan itu tanda dia ridha. Adakah kita boleh ambil benda ni letak kat tempat lain? Tak boleh. Sebab tu dawabit fiqhiyah hanya boleh dibuat dalam satu itu je, satu kes tu je. Kita tak boleh guna benda ni untuk kes yang lain. Kita tak boleh guna, okeylah macam tu, as-sukun alamatur ridha, diam tanda setuju. Kalau macam tu kita pun pergi kat kawan kita, minta kat dia, nak pinjam handset tak? Boleh tak? Dia pun diam, tak jawab. Oh, kita pun kata as-sukun alamatur ridha, diam tanda redha. Kita ambil handset dia. Tak betul macam tu. Sebab tu kita katakan bahawasanya dia guna untuk satu bab ni saja. Dawabit fiqhiyah dia tidak diluaskan perbahasan dia. Maksudnya dia hanya dalam bab-bab tertentu. Kalau kita guna bab tu, kita guna as-sukun alamatur ridha tadi tu, guna ke bab lain, hancur. Kita mesej kawan kita nak pinjam duit. Dia tak reply, dia blue tick. Kita pun kata as-sukun alamatur ridha, dia bagi ni. Kita nak pinjam motor kawan kita. Kita pun minta kat WhatsApp. Dia diam. Kita pun guna kaedah as-sukun alamatur ridha. Dia diam, tanda dia ridha. Boleh ambil. No, tak betul. Sebab tu kita katakan as-sukun alamatur ridha untuk bab ini sahaja. Maksudnya senang ceritalah. Kita nak cakaplah dawabit fiqhiyah ini, dawabit itu dia dalam satu-satu bab. Dia tidak diluaskan dalam semua bab. Sebab itu disebutkan wad-dabitu yajma'uha min babin wahidin. Dawabit ni dia mana yajma'uha min babin wahidin, dalam bab-bab, dalam satu bab saja. Itu dia tidak diluaskan dalam bab-bab yang lain. Itu. Sebab itu kita katakan itu perbezaan antara kita dapat antara dawabit fiqhiyah, qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Ini tiga benda ni kita kena tahu ada perbezaan. Kita ulang sikit qawaid fiqhiyah tentang diri kita. Kita akan bicarakan lagi contoh. Qawaid usuliyah cara nak faham Quran Sunnah. Dan juga dawabit fiqhiyah kita tengok tadi min babin wahidin, dan dalam satu-satu bab je tu je. Okey, itu settle satu bab. Kita pergi pula. Sekarang kita nak bahaskan berkaitan sebelum kita masuk kepada kita tajuk hari ni al-adatu muhakkamah. Tajuk kita hari ni al-adatu muhakkamah, berkaitan adakah adat dapat dijadikan hukum, sumber hukum. Adakah kita selalu dengar macam mana kita nak faham adat dapat dijadikan sumber hukum ni? Adakah kalau kita tengok dalam masyarakat kita orang buat benda-benda sekian-sekian, kita boleh terus kita kata oh tak apa sebab adat dah boleh buat? Atau macam mana? Ada adat yang mana mempengaruhi, memberi pengaruh dalam untuk menentukan hukum. Ada juga yang sebaliknya. Bukan semua adat boleh kita ambil, bukan semua adat boleh kita tolak. Itu kena tahu. Kita kena ingat, bukan semua adat boleh kita ambil terima dan bukan semua adat boleh kita tolak. Dia ada dia punya guideline juga. Itu kita akan bicarakan sebentar lagi. Semuanya ada dibahaskan dalam masalah ini. Bila kita sebutkan kita nak bahaskan tadi, kita hendaklah tahu dulu tentang al-adatu muhakkamah. Dia merupakan salah satu daripada qawaid fiqhiyah. Dia kaedah, salah satu kaedah dalam qawaid fiqhiyah. Jadi sebelum kita bahaskan al-adatu muhakkamah, kita pergi dulu apa itu qawaid fiqhiyah. Pertama sekali, qawaid dia merupakan jamak daripada perkataan qaedah. Jadi qawaid tu kita dapat ketahui dia merupakan plural. Dia merupakan plural. Dia punya singular dia adalah qaedah. Itu. Dan juga perkataan qaedah dia ada disebut dalam Quran tak? Ya, ada disebutkan dalam Quran. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Iaitu, dan ingatlah ketika mana Ibrahim dia mengangkat qawaid, mengangkat dia punya untuk buat Baitullah. Qawaid itu kita dapat faham sebagai salah satu base, ataupun kita dapat faham dia benda yang mana asas benda itu. Tapi dia ada bezalah antara qawaid dengan aslu. Dia ada perbahasan di situ. Tapi qawaid kita dapat katakan dia tempat yang dijadikan pijakan. Itu qawaid, kaedah itu. Dan perkataan kaedah ni kita dah sebut, dia ada disebutkan di dalam Al-Quran tadi kita katakan. Kita tengok pula apa maksud qawaid fiqhiyah ni dari sudut istilah dia. Aslun fiqhiyun kulliyun yatadammanu ahkaman tashri'atan amatan min abwabi muta'addidah
fil qadaya allati tadkhulu tahta mawdu'ihi. Okey, maksudnya adalah aslun fiqhiyun kulliyun. Dia merupakan salah satu benda yang mana di bawah qadiyatun kulliyatun. Dia bersifat kulliyah, general, umum. Itu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni dia bersifat kulliyah, iaitu bersifat umum. Dia tidak hanya dalam satu-satu bab. Sebab tu kita katakan tadi tentang kaedah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Bila kita sebutkan kaedah yang pertama dia al-umur bimaqasidiha, dia bukan hanya dalam satu-satu bab, tak, dia masuk ke dalam bab, semua bab boleh masuk. Seperti mana kita dalam masalah solat yang kita sebut daripada awal tadi kan. Kalau seseorang itu dia nak solat maghrib, tapi di mulut dia tersebut solat isyak, sah tak? Sah. Kalau orang tanya, kita kata sah. Sebab apa? Berdasarkan kaedah tadi, al-umur bimaqasidiha. Segala perbuatan kita itu dirujuk kepada tujuan kita. Sama juga macam kita nak puasa, niat puasa, haji dan lain-lain. Maksudnya kita katakan berdasarkan kaedah tadi itu kita dapat diluaskan jadi ke masalah-masalah yang lain. Dia bukan hanya dalam permasalahan solat saja kita sebutkan. Sebab tu kalau orang tanya dia silap niat macam mana? Kita katakan al-umur bimaqasidiha. Apa niat dia sebenarnya? Sebab niat tu bukan di lisan tapi di hati. Di mulut itu hanya talafuz. Kalau di mulut kata lain, di hati kata lain, yang dikira adalah di jiwa kita, di kalbu kita. Itu yang dikira. Sebab tu kita katakan qawaid fiqhiyah ini, kaedah fiqhiyah ini dia general, dia kulli. Dia boleh digunakan dalam banyak tempat. Itu perbezaan antara qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah. Dawabit kita dah cakap tadi untuk satu-satu bab, min babin wahidin. Tapi bila qawaid fiqhiyah dia dapat gunakan dalam bab-bab yang lain. Itu perbezaannya. Okey. Min abwabil muta'addidah. Ini kita sebutkan tadi, min abwabil muta'addidah, iaitu dia dapat masuk dalam bab-bab yang pelbagai. Dalam bab muamalat kita akan jumpa qawaid fiqhiyah juga. Dalam bab apa lagi? Contohnya kalau kita ada ayah kita nak duit, ayah kita ada duit banyak, kita tak tahan dah, kita nak bayar hutang, kita pun bunuh dia. Adakah kita dapat mewarisi harta? Tak boleh. Ada tak disebutkan kaedah? Ya, ada kaedah yang menyebutkan perkara ini. Sebab tu kita katakan kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, maka akan mempermudahkan kita untuk mengetahui hukum dan menjawab soalan-soalan yang orang tanya. Sebab itu untuk penuntut ilmu, antara ilmu yang penting dalam ilmu-ilmu seperti ini adalah terutamanya ilmu usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Sebab dia membantu kita untuk membina akal kita, untuk kita mengetahui tentang hukum-hukum hakam ini. Kita pergi pada seterusnya. Apa kelebihan kita mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ni? Apa kelebihan dia? Okey. Kelebihan yang kita tengok seperti mana saya ambil daripada Al-Imam Al-Kharafi. Imam Kharafi ni kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh, dia ulama besar lah Imam Kharafi ni. Kita tengok apa kata Imam Kharafi ni. Wa man dabata al-fiqha biqawadihi istaqna an hifzil aksari juz'iyati li indirajiha fi kulliyati. Ini kata Imam Kharafi. Maksudnya wa man dabata al-fiqha, iaitu siapa yang mana dia mengikat masalah fiqh. Itu kita kena tahu masalah fiqh ni dah banyak. Tapi siapa yang mana wa man dabata al-fiqha, dia ikat permasalahan fiqh ni dengan apa? Biqawaidihi istaqna. Dia ikat masalah itu dengan kaedah-kaedah. Dengan kaedah apa? Dengan kaedah fiqhiyah. Iaitu masalah-masalah itu dia ikat dengan kaedah fiqhiyah. Maka dia tak perlu dah. Bukan tak perlu, maksudnya dia, jika dia tak hafal banyak masalah fiqh yang lain pun, dia dah dapat maklumat dalam jiwa, dalam pemikiran dia. Itu maksudnya. Itu kepentingan kalau kita hafal ataupun kita faham qawaid fiqhiyah, masalah juz'iyat yang lain dalam fiqh ni. Dalam fiqh ada banyak masalah, ada ribuan masalah. Tetapi kalau kita dah faham qawaid fiqhiyah secara umumnya, kita dah dapat tahu dah masalah-masalah yang lain. Itu persoalan-persoalan yang lain tu kita dah dapat tahu. Contohnya, kalau orang tanya soalan kat kita berkaitan hukum sekian-sekian. Contohnya dia tersesat dalam hutan. Tiba-tiba adalah babi saja boleh makan. Boleh dia makan babi? Kita katakan boleh, tak ada masalah. Berdasarkan kita dengar ada qawaid fiqhiyah juga membahaskan benda ini. Contohnya kalau dia duduk dalam rumah, dia kena colek dalam rumah, tak ada orang kat sebelah kiri kanan. Dia duduk seorang kena colek. Boleh tak kalau dia makan benda-benda yang mana mungkin orang yang colek dia tu bagi dia makan babi? Yang ada hanya babi saja. Boleh nak makan? Kita kadang boleh, tak ada masalah. Tapi dia ada punya had-had dia lah. Itu semua dibahaskan dalam qawaid fiqhiyah. Itu maksudnya, sebab itu disebutkan oleh Imam Kharafi, kalau mana dia dapat wa man dabatal fiqha biqawaidihi, dia dah hafal dah ataupun dia dapat faham qawaid fiqh ni,
maka dalam masalah juz'iyat yang lain pun dia dah ada dia punya tasawur, gambaran awal dah. Dia dapat tahu hukum sekian-sekian apa. Itu. Okey. Itu seperti mana disebutkan oleh Imam Qarafi, dan juga Al-Imam Suyuti dan Ashbah wa Nazair juga ada menyebutkan perkara yang hampir sama, iaitu tentang qawaid fiqhiyah ini dalam masalah-masalah yang baru ataupun dalam masalah wal hawadis wal waqa'i', iaitu masalah yang mana mungkin situasi itu tak ada disebut dalam kitab pun. Situasi-situasi tertentu yang tak ada disebut dalam kitab, tapi kita dapat jawab benda itu sebab dia dengan qawaid fiqhiyah pun kita dah dapat dah jawapan berdasarkan hal itu. Itu sekali lagi kita akan bagi contoh-contoh lain lah, yang mana dengan qawaid fiqhiyah pun kita dapatlah untuk menjawab perkara-perkara tersebut. Okey, sebelum itu kita pergi kepada sejarah ilmu qawaid fiqhiyah ni. Apa dia punya sejarah munculnya ilmu qawaid fiqhiyah ini? Kita dapat bahagikan ilmu qawaid fiqhiyah ni, sejarah dia bahagi kepada 3. Yang pertama takwin, yang kedua tadwin, yang ketiga tansir. Iaitu yang pertama takwin, iaitu proses pembentukannya. Sebab itu ada pemikir ilmuwan yang mengatakan ilmu qawaid fiqhiyah ini dia punya asasnya, dia punya, kita katakan dia punya proses kelahiran ataupun dia punya ada sikit kesan-kesannya, dia diibaratkan telah muncul pada zaman Nabi SAW. Walaupun pada zaman tersebut tidaklah dinamakan ilmu ini qawaid fiqhiyah, tetapi para ulama mengambil daripada perkataan Rasulullah. Yang perkataan Rasulullah kita tahu jawami'ul kalim. Rasulullah sebut perkataan singkat, tapi dengan perkataan singkat itu pun dapat mengambil banyak fawaid, manfaat. Jadi sebab itu, walaupun ilmu qawaid fiqhiyah tidak ada dalam bentuk kitab buku tertentu pada awal-awal, tetapi diambil daripada perkataan-perkataan Rasulullah pun ada juga perkataan Rasulullah diambil qawaid pada benda itu. Contohnya apa? Ad-darar yuzal disebutkan. Diambil berdasarkan hadis la darara wala dirar. Apa maksud la darara wala dirar? Hadis la darara wala dirar ini ada perbahasan pada sanad kalau kita tengok. Tetapi macam mana nak terjemah la darara wala dirar? Sebenarnya berlaku perbezaan yang besar dalam nak terjemahkan memahami la darara wala dirar. Pandangan pertama menyebutkan bahawasanya maksud la darara. Maksud la darara adalah itu kita tidak boleh untuk membuat perkara yang mana memudaratkan diri kita dan orang lain. Itu maksud la darara yang pertama, iaitu kita tidak boleh untuk buat satu perkara yang mana memudaratkan diri kita dan orang lain. Wala dirar, yang kedua pula. Wala dirar maksudnya adalah jangan kita balas balik ke benda itu dengan benda yang memudaratkan. Itu la darara wala dirar. Pandangan pertama mengatakan la darara maksudnya jangan kita buat benda memudaratkan diri kita dan orang lain. Wala dirar, jangan juga kita balas balik ke orang lain dengan benda yang mana mudarat juga. Itu maksud pertama. Maksud kedua, la darara wala dirar. La darar yang pertama, jangan kita buat benda mudaratkan diri kita sendiri. Wala dirar, jangan juga kita buat mudarat yang untuk orang lain. Itu ada banyak dalam untuk memahami hadis ini sahaja. Berdasarkan hadis ini dapat dibuat kaedah dalam qawaid fiqhiyah ini. Berdasarkan hadis ini saja ada kaedah-kaedah tertentu dibuat. Ad-darar yuzal dan banyak lagi lah kaedah berdasarkan benda ini. Sebab itu dikatakan walaupun qawaid fiqhiyah ini dia tidak wujud secara tetap ataupun secara mustaqil pada zaman Rasulullah dengan kitab tertentu, tetapi kita dapat katakan, dapat ketahui bahawasanya dia punya bau-baunya telah ada. Sebab berdasarkan hadis-hadis Rasulullah tadi, walaupun ada perbahasan sanad, tetapi berdasarkan hadis-hadis itulah diambilkan oleh para ulama untuk dibuatkan kaedah-kaedah tertentu. Dan juga kita tengok tentang arak. Ma asqara kasiruhu fa khaliluhu haram. Itu arak ataupun benda-benda memabukkan. Kalau benda memabukkan itu dia banyak, dia haram. Maka kalau benda yang memabukkan itu dia kuantiti sikit pun dia tak haram. Contohnya, kalau arak dia 80% arak, contoh kita buat contoh 80% dia bau mabuk, maka yang 50% pun walaupun dia tak mabuk dia tetap haram. Itu maksud Rasulullah tadi, faqaliluhu haram. Dia punya sedikit pun dia jadi haram. Sebab tu berdasarkan perkataan Rasulullah ni juga para ulama ambil untuk buat kaedah. Itu. Sebab tu kita katakan dia punya bau-bau qawaid fiqhiyah ni adalah ada pada zaman Rasulullah. Walaupun hakikatnya secara mustaqil dia tak ada lagi. Itu sebab dia punya berdasarkan riwayat-riwayat yang mana disebutkan oleh Rasulullah, dan ada banyak lagi lah yang lain-lain. Selain itu, pada zaman salafun salih juga terdapat juga perkataan-perkataan mereka yang diambil dijadikan pegangan. Itu perkataan yang keluar dari mulut mereka pun dapat dijadikan kaedah.
Seperti mana kita katakan la yunsabu ila sakitin qaulun. Perkataan ini kata Al-Imam Az-Zarkashi disandarkan kepada Imam Syafi'i, iaitu la yunsab ila sakitin qaulun, iaitu kalau orang yang kita tidak boleh untuk menasabkan satu perkataan itu kepada ila sakitin, kepada orang yang tak bicara. Orang yang tak cakap apa-apa kita tak boleh kata dia kata macam tu. Contohnya kita kata macam tu, macam contoh kita buat awal tadi berkaitan kita nak pinjam kereta kat kawan kita. Jadi kemudian dia diam, dia tak kata apa pun. Kita pergi kata, oh dia diam ni as-sukut alamat rida. Tak boleh kita kata macam tu. Sebab kita kena tengok ada pula perkataan kaedah yang lain mana kata la yunsabu ila sakitin qaulun. Tak boleh kita nasabkan sesuatu perkataan itu kepada ila sakitin, kepada orang yang diam tak cakap. Itu sebab tu kita katakan kita kena tengok secara menyuruh. Tak boleh kita tengok satu dawabit tadi, dawabit fiqhiyah tadi yang mana as-sukut alamat rida. Lepas tu kita pi pinjam barang kawan kita, kita minta kat dia, dia diam, dia tak cakap apa, kita kata dia diam tu tanda setuju. Tak boleh. Sebab ada lagi satu perkataan Imam Syafi'i kata la yunsabu ila sakitin qaulun. Tak boleh untuk kita nasabkan sesuatu perkataan itu kepada orang yang diam tak cakap. Tak boleh. Sebab tu kita tengok secara menyeluruh. Tak boleh kita tengok satu saja kemudian terus kita buat keputusan. Okey, yang seterusnya. Adakah qawaid fiqhiyah ni boleh jadi hujah? Ini pun dia ada perbahasan juga. Qawaid fiqhiyah ni adakah boleh menjadi hujah ataupun sebaliknya. Kalau kita tengok ulama-ulama Ahnaf, seperti mana kita tengok ulama mazhab Hanafi, ada yang mereka menyebutkan seperti Ibn Nujaim yang mengatakan kaedah yang mana bersifat aghlab, yang tidak kuliah, tidak boleh dijadikan dalam kedudukan seperti fatwa. Apa itu kaedah yang mana yang aghlab? Yang aghlab maksudnya tidak kuliah, dia tidak menyuruh dan dia tidak kurang, dia tidak mendapat kesepakatanlah kaedah tersebut. Itu ada perbahasan lagi lah yang lebih detail yang kita tidak bahaskan perkara tersebut. Okey, sekarang kita akan pergi kepada benda yang kita nak bahaskan pada hari ini, iaitu perkara yang kita nak bahaskan pada hari ini berkaitan uruf, ataupun juga kita telah sebutkan kita nak bahaskan berkaitan al-adatu muhakkamah. Benda apa al-adatu muhakkamah ni? Adakah adat, kesemua benda yang berkaitan adat ini kita dapat untuk terus kita praktik, ataupun semua bila sebut adat kita terus tolak? Jadi macam mana kita tengok benda-benda yang diletakkan oleh para ulama, macam mana kita nak menghadapi perkara-perkara ini? Sebelum itu kita ketahui perkataan adat daripada perkataan al-aud ataupun al-muawadah. Maksud muawadah adalah benda yang berulang-ulang. Muawadah al-aud iaitu benda yang kita buat berulang kali. Muawadah, kita repeat buat benda kali. Itu adah. Itu masuk adat, iaitu benda yang mana selalu dilakukan. Dalam satu masyarakat kita pun tahu adat tertentu yang mana orang selalu buat, adat itu, adat ini, benda yang mana kita tahu secara benda itu memang ada masyarakat yang kita lakukan. Itu secara dari segi bahasa dia. Okey. Dan juga kita kena ketahui seperti mana kata Al-Imam As-Suyuti, adat ini dia memberi kesan pada hukum. Sebab tu Imam Suyuti sebut raja'a ilaihi fil fiqhi fi masail la tu'addu kasrah, iaitu tentang adat ini memberi kesan dalam hukum fiqh ni dalam sehingga masalah la tu'addu kasrah, terlalu banyak, tak dapat dibilang. Sebab adat ni dia bagi kesan dalam penentuan hukum. Sebab tu adat benda yang penting. Sebab berkaitan adat juga dia ada efek dalam kesan dalam memberi sesuatu hukum. Sebab tu kenapa tajuk berkaitan uruf dan adat ini merupakan antara benda yang penting. Uruf dengan adat dah beza tak? Dia ada persamaan dan ada perbezaan sikit. Sebab itu kalau kita tengok dalam permasalahan usul fiqh, permasalahan usul fiqh, dia tidak disebutkan al-adatu muhakkamah. Dalam permasalahan usul fiqh, lebih tepatnya usul fiqh mereka menyebutkan masalah uruf. Kalau kita tengok perbahasan masadirut tasyrik', perbahasan masadirut tasyrik' disebutkan uruf. Dalam salah satu adakah dapat dijadikan sumber hukum ataupun tidak, itu uruf. Tapi kalau kita balik kepada qawaid fiqhiyah, dia tidak gunakan uruf, tapi dia gunakan al-adatu muhakkamah. Jadi persoalannya, adakah uruf dengan adat ini ada perbezaan? Itu kita akan sebutkan di sini. Okey. Hakikatnya uruf dengan adat seperti disebutkan oleh di sini kalau Syekh Abdul Wahab Khalaf, ini salah seorang ulama usul fiqh yang besarlah pada zaman kita. Beliau menyebutkan la farqa baina urfi wal adah. Iaitu beliau menyebutkan
Tidak ada la farqa, tidak ada perbezaan baina urfi wal adah, di antara uruf dengan adat. Ini secara asalnya, ghalibnya itu menyebabkan tidak ada perbezaan yang besar antara uruf dan adat. Tetapi di sana terdapat juga pemikir ilmuwan yang mana membezakan di antara uruf dengan adat. Di mana mereka membezakan antara uruf dengan adat? Dikatakan bahawasanya uruf berkaitan perkara-perkara yang baik, manakala adat termasuk yang baik dan yang buruk. Itu ada juga ilmuwan yang cuba membezakan antara perbezaan antara uruf dengan adat. Uruf dikatakan benda-benda yang baik, manakala adat boleh jadi benda yang baik dan buruk. Sebab tu kita kata adat jahiliah. Kita jarang kita sebut uruf jahiliah. Itu ada juga pemikir yang berpandangan sedemikian rupa. Kita tengok dulu apa maksud disebutkan apa maksud uruf. Ma'alifahun nasu waqtaduhu min aqwali wa af'al. Iaitu uruf tu satu benda perbuatan yang mana selalu dilakukan oleh manusia daripada aqwal, daripada perkataan mereka, dan juga af'al, daripada perbuatan mereka. Jadi sebab itu adat itu dapat kita ambil daripada perbuatan mulut kita dan juga perbuatan kita buat. Jadi sebab itu mungkin ada yang mana tak tahu lagi ataupun mungkin ada yang masih keliru. Bagaimana kita nak menentukan adat ni dihukum? Ya, adat dia boleh. Kita nak tahu satu hukum, kadang-kadang adat menjadi benda yang penting. Bahkan dalam banyak masalah, berdasarkan adat setempat itulah dapat memberi kesan pada hukum. Ya, kita akan jumpa sebentar lagi. Jangan bila kita fikir adat ni, kita hanya fikir amalan-amalan ritual tertentu yang dilakukan oleh masyarakat kita. Tak. Maksud adat di sini benda yang muawadah, yang selalu terjadi dalam masyarakat. Itu kita senang faham. Mungkin sekarang ni kalau kita tengok awal-awal takrifan saja kita tak faham. Tapi kita kena masuk ke dalam lagi sekali, barulah kita akan faham sedikit. Okey. Kita tengok uruf dulu sebelum kita masuk adat. Uruf. Uruf dapat dibagikan kepada 3. Yang pertama, uruf yang mana yang sahih. Yang kedua adalah uruf yang mana yang fasid. Yang ketiga adalah uruf yang mana mursal. Apa maksud uruf yang mana yang sahih? Uruf yang sahih adalah perbuatan jahiliah yang terdahulu, kemudian Al-Quran datang mengiyakan perkara tersebut ataupun memberikan tambahan yang mana lebih baik pada benda tersebut. Seperti apa? Seperti hukum zihar. Hukum zihar pada zaman jahiliah pun ada. Tapi kemudian Quran datang dengan juga ada hukum zihar. Tapi adalah benda-benda yang berbeza sedikit. Itu antara kita katakan uruf yang sahih. Yang Quran datang membenarkan benda itu. Iaitu syariat datang membenarkan perkara tersebut. Yang kedua, uruf yang fasid. Itu uruf yang mana tidak elok, yang mana dibatalkan oleh Al-Quran. Seperti mana pada zaman jahiliah, tabanni. Tabanni itu maksudnya adalah membinkan sesuatu pada nama orang lain. Iaitu kita binkan nama seseorang anak itu bukan pada ayah dia. Itu. Seperti mana nisbatul walad li ghairi abihi. Iaitu kita menisbahkan sesuatu anak itu, nisbatul walad li ghairi abihi. Anak tersebut kita nisbahkan ke orang lain. Sebab tu bahaya. Kalau kita mengaku kita keturunan itu, kita keturunan ini, tapi hakikatnya kita bukan keturunan tersebut. Kita tipu dalam nasab. Kita kata, oh dia ni, orang atas ni, dia keturunan aku keturunan sekian-sekian. Dia ni ayah aku ni. Moyang, dia tu moyang aku. Bahaya kalau kita cuba untuk menipu nasab. Sebab dia ada berkaitan benda ini, Quran membatalkan amalan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Iaitu tabani. Nisbatu walad li ghairi abihi. Kita menisbahkan seseorang itu bukan pada ayah dia. Sebab tu kalau kita kata dia ni ayah aku ni, hakikatnya bukan. Itu ada benda yang mana ada kesan dalam amalan kita, dalam dosa dan pahala kita. Sebab tu kita kena bagi pengertian dalam bab ini. Yang menjadi khilafnya adalah uruf mursal. Uruf mursal inilah yang menjadi khilaf dalam usuliyun. Itu kita tidak bahaskan dengan panjang di sini. Okey. Sekarang kita pergi. Bagaimana kesan ini, bagaimana uruf dan adat ini dapat memberi kesan kepada hukum. Jadi kesan kat mana? Mungkin sebelum ni kita pun pening. Adat dah bagi kesan kat hukum lah? Ya, ada. Contohnya, saya buat satu contoh. Ada seseorang lelaki, dia bersumpah ataupun dia bernazar, dia kata aku tak mau makan laham, tak mau makan daging lah. Dia bersumpah, dia kata, ataupun dia bernazar ke sumpah ke, dia kata dia tak mau makan daging. Kemudian dia makan ikan. Adakah dia telah melanggar sumpah dia? Ataupun adakah dia telah melanggar nazar dia? Jawapan dia, nak tahu macam mana dia langgar tak? Kita tak boleh kata dia langgar, kita tak boleh kata dia langgar. Nak tahu macam mana? Tengok uruf.
Kalau uruf satu tempat itu ikan termasuk daging, maka dia telah langgar sumpah dia. Itu. Contohnya seseorang kata, aku bersumpah aku tak mau makan ni. Aku tak mau makan daging dah. Tiba-tiba kita tengok esok dia makan ikan. Adakah dia telah langgar sumpah ataupun kita kata dia benar nazar? Kita katakan tengok uruf. Kalau uruf tempat kita ini ikan disebut daging, maka dia telah langgar. Tetapi kalau uruf disebut ikan bukan daging, maka dia tidak langgar. Tengok benar uruf. Sebab tu kita katakan uruf memberi kesan dalam hukum. Itu maksud uruf memberi kesan pada hukum. Bukan bermaksud seperti contoh kalau kita tengok dekat, kalaulah ada kat satu tempat itu mereka membaca Al-Quran dalam keadaan yang mana pelik-pelik, baca Quran dalam keadaan itu, keadaan ini, ada itu baca Quran dalam keadaan telanjang, contoh jadi adat dah. Kita pun kata, tak apa, ini adab dia orang, jangan kita larang. Tak, bukan macam tu. Maksud al-adatu muhakkamah dalam masalah kita cakap ni lah. Iaitu contoh seseorang dia telah bersumpah atau bernazar, dia kata tak mau makan daging, tiba-tiba dia makan ikan. Jadi nak kira ikan tu sebagai daging atau tidak, al-adatu muhakkamah. Tengok keadaan adat. Itu maksud dia. Sebab tu Imam Suyuti kata, masalah adat ini dia memberi kesan dalam hukum sangat banyak. Sangat banyak. Dalam masalah kes-kes seperti ini. Itu maksud yang sebenar. Kalau kita nak faham, al-adatu muhakkamah. Dalam maksud-maksud macam tu. Itu kita bagi secara tasawur gambaran awal lah berkaitan hal ini. Okey. Kita tengok seterusnya. Seperti mana larangan kita untuk menyerupai jantina yang lain. Seperti larangan untuk kita menyerupai wanita ataupun menyerupai lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Larangan tersebut dia ditengok pada tempat juga. Contohnya, kalau sesuatu tempat itu pakaian itu dipakai oleh lelaki, maka perempuan tak boleh pakai. Tetapi kita kena ketahui ada juga tempat lain yang mana pakaian itu mungkin skirt tapi lelaki pakai. Seperti mana kita ketahui ada beberapa tempat kan, yang mana tempat tersebut lelaki pakai skirt. Itu sebab tu kita kata hukum itu dia ditentukan oleh adat. Contoh memakai kain batik. Kalau kita di Kedah ni, kain batik tu perempuan, ataupun di Perak di tempat lain lah, kain batik perempuan. Tapi ada negeri yang mana lelaki pakai kain batik. Itu kita tak boleh kata, haram ni, tasyabuh. Dia telah menyerupai orang lain, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Itu bukan yang kata macam tu. Sebab ada setengah tempat memang kain batik pun lelaki pakai. Sebab itu kita nak tahu hukum dan dilihat kepada tempat dia. Tengok kepada adat dia. Itu maksud al-adatu muhakkamah juga kita dapat fahami secara begitu. Sebab itu dia ada memberi kesan dalam hukum. Kita tengok larangan menyerupai perempuan ini. Kita tengok apa kata Ibnu Hajar sekarang ni. Zahirul lafzi az-zujru an tashabbuhi fi kulli syai'in. Lakin urifa min adillati ukhra anna al-murada tashabbuhu fi zuyyi wa ba'di sifati wal harakat wa nahwiha la tashabbuhu fi umuril qairi. Maksudnya adalah tasyabuh ni adalah pada harakat, pada pergerakan. Iaitu pada pergerakan kita. Kalau kita berjalan macam perempuan itu tak boleh. Dan juga pada apa? Pada pakaian kita. Dalam masalah-masalah pakaian. Itu juga kita tidak boleh untuk menyerupai wanita. Dan juga dalam masalah yang lain. Sebab itu, dia pakaian ini juga dia boleh lihat kepada tempat. Kalau contohlah ada satu tempat itu, perempuan saja yang pakai warna tersebut, maka kita lelaki kita cuba kena elakkan. Kalau siapa yang pakai tersebut, dalam satu tempat tersebut memang perempuan yang pakai warna tersebut. Dan juga kalau orang yang lain yang tidak pakai, orang akan nampak pelik. Orang akan nampak dia macam seolah ada kelembutan di sana. Maka dia cuba elakkan. Sebab itu dia mengikut tempat tertentu. Sebab itu kita katakan dia ada kesan dan hukum. Itu pertama. Yang kedua berkaitan bagaimana kita nak bergaul. Contohnya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berkaitan mak ayah, kalau mak ayah kita ajak buat syirik, dia ajar supaya sembah benda-benda lain, supaya buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Allah Subhanahu Wa Taala kata, fala tuti'huma, jangan ikut perbuatan yang mana ayah kamu suruh, tapi lah selera sebut wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Buatlah, layanlah mak ayah kamu ma'rufa, dengan baik, dengan ma'ruf. Perbuatan baik itu macam mana kita nak faham? Sebab tu dia mengikut tempat. Jika ada tempat yang mana mungkin kalau kita jalan depan orang tua, kita dalam adat masyarakat kita tunduk sikit, hormat. Kalau tempat lain yang mana tunduk sikit itu adalah penghinaan kepada mak ayah, kita tak boleh nak buat macam tu. Dia mengikut tempat. Dalam masyarakat kita tak ada masalah lah. Kita memang dalam adat Melayu kita pun diajar untuk mana bila lalu depan orang tua kita tunduk.
Tetapi kalaulah ada satu tempat katakan, kalau perbuatan sebegitu rupa, kita tunduk macam tu adalah satu penghinaan. Satu benda yang kekejian. Satu benda yang biadab kita lakukan. Tanda kita nak menghina orang adalah duduk macam tu. Maka kita tak boleh buat tempat tu. Dia mengikut tempat. Itu. Dia mengikut tempat kita nak buat. Tapi yang pastinya, hendaklah kita layan mak ayah kita ma'rufah. Dengan baik. Dengan baik mengikut agama dan juga kita tengok ikut kesesuaian tempat tersebut. Dengan melakukan kebaikan. Kita bagi contoh lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Iaitu barang siapa yang mana beriman, falyukrim, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jadi dia memuliakan tetamu, kita katakan kalaulah di satu tempat tersebut, contoh ada tempat-tempat tertentu cara nak muliakan tetamu, dia akan bagi makanan tertentu. Dia akan hidang yang ni dulu. Tapi kalau dia nak hina tetamu dia akan bagi benda-benda lain. Maka dalam masalah ni kita kena cuba elakkan daripada beri benda-benda yang mana nampak menghina tersebut. Itu. Kita melayan tetamu dengan baik. Contoh yang lain adalah seperti mana disebutkan di sini, it'amu asyaratin masakin min awsat. Jika kita telah langgar sumpah kita, kalau kita bersumpah, kita telah langgar, dia ada kafarah atau yamin. Kita kena bayar kafarah. Dan salah satunya adalah kita kena bagi kepada orang makan. Kepada 10 orang miskin makan makanan yang kita makan. Min awsat. Maka kadar makanan yang kita nak bagi itu, bagaimana? Dia ikut apa yang kita makan. Ikut uruf yang kita makan. Contoh, kalau kita dekat rumah ni jenis orang kaya, makan beras basmati, maka untuk kita bagi dekat 10 orang miskin tersebut, hendaklah kita pun bagi benda yang sama. Dia ikut pada uruf, atau lebih tepat pada apa yang perbuatan kita makan tersebut. Sebab itu, adat ataupun uruf, dia ada kesan pada hukum. Dia memberi kesan. Sebab Allah tak sebut pun jenis apa. Dalam Quran tidak disebutkan nak bagi makanan apa itu ini tak, tapi hanya disebutkan makanan yang mana yang kita makan. Yang mana kita bagi kepada family makan. Itu. Jadi sebab itu kalau kita jenis makan beras basmati, makan beras mahal-mahal, maka kita pun bagi benda-benda yang mana mengikut yang kita makan. Yang adat kita makan selalu. Itu. Sebab itu kita katakan dia ada memberi kesan pada hukum. Yang seterusnya, beri nafkah pada isteri. Berkaitan memberi nafkah. Dalam riwayat Bukhari, isteri kepada Abu Sufyan, isteri kepada Abu Sufyan itu Hindu bin Utbah. Isteri Abu Sufyan ni Hindu bin Utbah, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku ataupun dia memberitahu Rasulullah tentang suami dia yang mana yang syahih. Syahih tu maksud dia yang mana yang kedekut. Itu maksud syahih. Yang mana yang jenis tak bagi duit. Kemudian dia pun mengadu. Jadi kita nak katakan bila dengar hadis ni, nak mengadu tentang keburukan suami ataupun keburukan pasangan adalah kepada orang yang berautoriti seperti hakim. Sebab itu tak boleh kita sesuka hati nak sebarkan keaiban siapa pun lah kepada orang-orang lain. Itu kena jaga. Tetapi kalau memberikan keaiban tersebut, kita cerita dengan ada keperluan kepada qadi, kepada hakim, itu tidak ada masalah. Sebab tu menyebarkan, membuka aib itu ada kalanya dibenarkan. Seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar dan juga Syarah Sahih Muslim, Minhaj. Boleh untuk buka aib, salah satunya adalah di hadapan qadi, di hadapan hakim. Itu tak ada masalah. Okey, ini kita berbalik kisah ni. Ini isteri Abu Sufyan, dia berbicara, dia mengadu kepada Rasulullah tentang suami dia yang mana yang syahih. Syahih adalah kedekut. Kemudian Rasulullah kata, "Khuzi min malihi bil ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi banik." Itu maksudnya adalah khuzi, ambil harta suami engkau itu, min malihi bil ma'ruf. Itu dengan apa yang dengan ma'ruf, dia mencukupkan kepada engkau dan anak-anak. Bil ma'ruf. Jadi menunjukkan mengambil bil ma'ruf itu ambil sekadar yang perlu. Itu. Bukan kita ambil semua harta tu terus, harta buka beg duit suami, ambil kad dia, buat keluar semua duit. Bukan macam tu. Khuzi min malihi min ma'ruf, bil ma'ruf maksudnya ambil sekadar keperluan yang mana dia berhajat pada zaman tersebut. Itu apa yang mana dia berhajat pada waktu tersebut, itu yang mana dia gunakan perkara tersebut. Itu maksud yang disebutkan ma'ruf. Jadi sebab itu perkataan ma'ruf ini dia memberi kesan. Contohnya dalam nak melayan isteri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, iaitu suruh kita layan
isteri dengan ma'ruf, dengan jalan yang elok, jalan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi sebab tu dari segi pergaulan, dari segi nafkah, nak kira nafkah pada isteri ni bagaimana? Dia dikira berdasarkan ma'ruf. Allah hanya sebut ma'ruf, tidak dia sebutkan secara spesifik berapa ringgit. Sebab tu Al-Imam Al-Qurtubi, ataupun lebih tepat Al-Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibnul Arabi, dalam Ahkamul Quran, Ibnul Arabi menyebutkan bahawasan tentang qadar nafkah itu Allah tidak sebutkan. Itu kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran. Allah tidak sebutkan tentang qadar nafkah. Saya repeat siap-siap. Ibnul Arabi, ingat, Ibnul Arabi dua benda berbeza. Yang kontroversi itu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni ulama besar. Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran menyebutkan tak ada, Allah tidak sebut spesifik berapa jumlah nafkah yang mana diperlukan, tetapi dia dikembalikan kepada uruf, dia dikembalikan kepada tempat keadaan tersebut. Sebab itulah bil ma'ruf, bila disebutkan dengan ma'ruf, maka ditentukan dengan kawasan kita. Sebab itu saya pernah tanya kepada Datuk Asri, saya selalu cerita benda ni sebab dia merupakan bekas hakim syariah. Jadi kita nak tanya pun tanya dengan orang yang praktikal dalam bidang ni teruslah. Kadar-kadar ini, kalau contohnya dia kadar untuk diberikan kepada nafkah ni diikut kepada tempat, dan juga kadang-kadang diikut juga kepada bagaimana perempuan tersebut. Contohnya, kalau perempuan tersebut dia datang, dia fasak, dia bawa kepada hakim, ni isu lebih kepada fiqh lah, dia bawa kepada hakim, kata suami dia tak bagi nafkah, adakah hakim terus akan percaya dekat dia? Tak, dia tengok kepada uruf ataupun kepada adat. Kalau dia, ataupun perempuan dia kata suami aku ni tak bagi nafkah lah, dia pergi jumpa mana ustaz ke kaunselor, dia kata suami aku ni tak bagi nafkah mencukupi, dia bagi nafkah tak cukup, maka hakim atau qadi tak terus percaya. Tengok dulu macam mana suami dia bagi banyak mana. Mungkin kadang-kadang nafkah tu cukup, tetapi hanya wanita tersebut yang dia tak tahu sebenarnya dah cukup dah rezeki kalau ikut hukum, nafkah tu dah cukup dah. Itu kadang-kadang itu ada masalah. Sebab tu hakim dia tak terus percaya dekat perempuan tu, dia tengok dulu nafkah banyak mana yang mana suami itu bagi, adakah cukup mengikut adat ataupun uruf. Sebab tu kita katakan adat dengan uruf ni dia menentukan hukum. Sebab itu kalau nak bagi kepada pasangan dan lain-lain ini, dia mengikut pada uruf. Sebab tu kita katakan al-adatu muhakkamah. Dia dalam keputusan hakim, dalam keputusan apa-apa, dalam bab sumpah, dalam bab nazar, dia berhajat juga adat ni memberi kesan yang besar. Sebab contoh kita katakan nafkah untuk seseorang itu, dia berdasarkan adat ataupun berdasarkan dia punya suasana zaman tersebut. Dia tidak boleh kita kira berdasarkan zaman di tempat lain. Kita duduk di Malaysia, kita tak boleh kira dalam kehidupan taraf hidup di London. Dia dua benda yang berbeza. Sebab itu kita katakan seperti Imam Suyuti kata, dia memberi kesan yang banyak. Adat ni, al-adatu muhakkamah ni, dia beri kesan yang banyak sangat di dalam hukum hakam. Okey. Yang seterusnya, kita pergi kepada syarat yang mana untuk dikatakan sebagai adat itu, macam mana kita nak ambil syarat. Sebab apa kita cakap bab adat ni? Sebab sebelum ni dalam masyarakat, bukan sebelum ni pun, memanglah 10 tahun lepas, bila bergaduh kita tengok kat Facebook kawan-kawan kita tentang benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, ada yang mengatakan ini tak apa, boleh buat berdasarkan al-adatu muhakkamah. Benda ni jadi adat, dia tak ada masalah. Contohnya macam kita katakan tadi, bayangkanlah ada satu ritual dilakukan di dalam tempat kita. Di negara kita ada satu ritual ataupun tempat kita ni, dia akan azan 8 kali sehari. Nak buat itu, contohnya dalam solat raya dia azan, kemudian nak buat itu dia azan di masjid kuat. Kemudian bila orang tegur, kita kata tak boleh tu, azan ada pada tempat-tempat dia. Dia pun kata ini dah adat tempat ni dah, tak apa kalau kita nak azan, kalau solat sunat pun nak azan, kalau nak azan untuk solat tahiyatul masjid ke apa, tak apa, banyak kali pun tak apa. Dan kemudian ada orang bagi alasan al-adatu muhakkamah, yang juga kalau lah ada orang bagi alasan tentang uruf, kita katakan itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Al-adatu muhakkamah memang diterima, tapi cara mereka berhujah berdasarkan begitu, itu salah. Yang maksud al-adatu muhakkamah kita dah bahas panjang tadi, siapa tengok pada awal mungkin faham. Maksudnya benda-benda kita cakap tadi, contohnya berkaitan hukum-hukum yang memang yang telah ada. Jadi untuk kita melembabkan kadar hukum tersebut, contohnya nafkah, nak bagi nafkah kepada isteri, dia dilihat kepada kadar tempat tersebut. Begitu, kepada tempat tersebut. Kalau tempat tersebut orang memang tak makan nasi,
orang memang makan satu makanan A tu saja, orang tak kena langsung nasi, maka dia kena bagilah nafkah mengikut keperluan tersebut. Kalau pakaian, dari sudut pakaian juga, dari sudut pakaian, kalau di tempat tersebut itu yang dipakai, maka dia kena bagi dengan kadar tersebut. Tak boleh dia ikut tempat lain. Itu maksud al-'adatul muhakkamah. Bukanlah maksud semua amalan-amalan, semua ritual-ritual yang dilakukan itu maka terus kita buat boleh jadi harus sebab adat. Tak, bukan. Sebab saya tengok di laman sosial, di TikTok sekalipun, jangan bila kita sebut TikTok ni jangan faham orang menari saja. Tak. Kat TikTok pun sekarang dah ramai dah yang mana yang masuk-masuk orang yang baik-baik lah. Ustaz-ustaz pun banyak lah saya tengok masuk TikTok. Tapi saya tak ada create account dakwah sana pun, tapi orang lain lah. Ada yang saya tengok satu video yang bila mana ada orang kritik satu ritual amalan ini, kemudian, tapi bukan amalan kat Malaysia, amalan di Nusantara, di negara lain, tapi di negara lain selain Malaysia, jiran-jiran kita. Kemudian orang dari negara tersebut dia kata, ini adat kami, al-'adatul muhakkamah, jadi kita boleh untuk kita buat benda ni, jangan salahkan. Itu yang bahaya tu kita katakan. Bukan ke semua adat kita boleh pakai dan boleh terima. Ada adat yang boleh kita pakai, ada yang mana tidak boleh kita pakai. Ada adat yang tidak boleh kita tolak, ada adat yang mana kita boleh pakai. Dan kalau nak pakai atau tolak adat tu boleh, tapi jangan guna al-'adatul muhakkamah. Itu maksudnya yang mana yang berlainan. Salah faham tu. Kita akan baca sekarang apa syarat-syarat dia untuk kita katakan satu adat itu dia boleh jadikan sandaran. Contohnya dalam khitbah, pertunangan. Kalau dalam khitbah, dalam bertunang, bayangkan ada satu adat di satu tempat lah. Contohlah ada satu tempat, adat mereka di sana nak bertunang, memang kena laki perempuan masuk satu bilik, kemudian melakukan hubungan tersebut, hubungan sulit, last sekali, kalau rasa suka baru boleh kahwin, kalau rasa tak nak, tak payah. Bayangkan kalau ada adat macam tu, adakah adat tersebut kita nak kata tak apalah, al-'adatul muhakkamah? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Itu bukan maksud yang mana dikehendaki. Itu bukan maksudnya. Ia merupakan benda yang berbeza. Sebab itu kita katakan ia bukan benda yang tepat. Sebab itu syarat untuk adat itu kita tengok boleh atau tidak, dia hendaklah yang pertama dia tidak bercanggah dengan syariat. Dia tidak ada percanggahan dengan syariat adat tersebut. Jika dia ada percanggahan, maka itu tidak boleh kita untuk amalkan ataupun kita untuk praktikkan benda tersebut. Yang kedua, al-'ibatu lil ghalibi sya'i' la lin nadir. Iaitu satu mana yang benda tersebut dia hendaklah dia benda itu berlaku dalam masyarakat, dia bukan yang nadir, yang jarang-jarang. Contohnya benda itu memang benda tu adat tu umum dilakukan dalam masyarakat. Benda itu adat itu memang umum dilakukan oleh masyarakat. Dia bukanlah benda yang nadir. Nadir tu adalah yang jarang-jarang. Contohnya lah, seluruh masyarakat kita ada buat benda ada adat dia kata A, seluruh masyarakat Malaysia. Tiba-tiba di satu tempat aja, di taman dia tu saja, ataupun lebih tepat di rumah dia saja, yang memang daripada kecil sampai besar dia buat benda B yang berbeza. Maka adakah perbuatan B di tempat rumah dia itu saja dapat dijadikan standard hukum? Jawapannya tidak. Sebab tu dia ambil benda yang mana, adat yang mana yang diketahui dalam masyarakat tersebut. Bukan benda yang nadir. Nadir tu yang terpencil, yang jarang-jarang. Benda yang terpencil, yang jarang-jarang tidak dapat dijadikan ukuran dalam masalah ini. Dia ambil benda yang mana memang yang ghalib, yang kebiasaan. Sebab tu al-'ibratu lil ghalib la lin nadir. Satu ibrah itu dia ambil benda yang mana ghalib, yang kebiasaan terjadi dalam masyarakat kita. Contoh, kita ambil contoh lah. Masyarakat kita sekarang pun memang tak ada masalah kalau kita pakai baju pink. Baju pink tu laki perempuan pun, maksudnya kalau laki pakai pun dia tak nampak lah ciri-ciri perempuan kat sana. Sebab laki pun ada baju pink. Bahkan kita ketahui tim bola pun ada pakai baju pink. Jadi sebab tu kita katakan pink bukan pakaian yang khusus untuk perempuan, tak ada masalah. Cuma satu keluarga ni dari kecil sampai besar, ayah dia dah kata kat dia dah, jangan pakai pink. Pink pakaian perempuan. Dekat rumah dia saja yang kata pink tu pakaian perempuan. Jadi seluruh Malaysia kita katakan pink bukan pakaian perempuan, tapi dalam satu rumah dia aja, keluarga dia saja kata perempuan, maka apa yang keluarga dia kata itu tidak dapat diterima untuk kita terus buat hukum untuk general semua. Tak. Sebab dia nadir. Keluarga dia satu rumah tu benda yang jarang-jarang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat semua yang ghalib mengatakan pink bukan warna perempuan. Laki pun pakai. Laki pun kadang-kadang pakai pink. Dia bukan warna khusus untuk perempuan. Jadi sebab tu kita nak ambil al-ibratu
lil ghalib lalin nadir. Satu benda tu ambil benda ghalib yang mana majority melakukan, bukan yang nadir yang jangan-jangan dilakukan. Itu kita dapat ketahui. Yang seterusnya, huruf ini hendaklah dominan. Dia hendaklah dominan. Bila kita sebut dominan sama macam tadi lah, iaitu al-ibatu lil ghalib lalin nadir. Benda yang dominan, dia bukanlah yang terpencil, yang nadir, kecil-kecil. Sebab tu kita katakan benda yang kecil-kecil ini bukan hanya dalam penentuan adat dan selainnya, tapi dalam masalah agama, kita mengajar masalah fiqh ke apa ke, dia juga tak boleh benda yang mana terpencil. Contohnya kita dalam masalah agama lah, kita ambil pandangan yang syaz, itu benda yang tidak boleh. Sebab kalau kita nak kira pandangan yang syaz, semua akan jadi halal. Betul? Kalau kita nak ambil pandangan mudah-mudah, contohnya kita ada beza antara kita mengkaji sesuatu benda, kemudian kita kaji-kaji, kita jumpa pandangan ni, kita rasa ini pandangan yang kuat dari segi dalil, itu tak ada masalah. Tetapi kalau kita buat kajian, kemudian ataupun buat kajian, kita dah bersama pandangan tersebut, kemudian baru kita jumpa pandangan A, B, C, D yang mana bersama dengan kita pegang tu, baru kita ambil, itu tidak boleh. Faham tak macam ni? Contohnya saya dah buat satu benda, ataupun saya dah buat satu benda, saya beli satu benda itu, tiba-tiba saya baca fatwa kata haram. Kemudian saya nak menghalalkan juga benda yang saya beli itu, perbuatan saya itu, saya pun mulalah se-Google, cari internet benda pandangan yang kata halal. Tiba-tiba pop, jumpa satu pandangan kata halal. Itu yang boleh dikatakan tatabuk rukhas. Dia beza antara kita memang dah buat kajian awal-awal, kita buat kajian, okey, benda ni adalah benda yang harus. Walaupun kita ketahui ada yang kata haram dan ada yang kata yang tidak benarkan, tapi kita lebih cenderung bersama pandangan yang kata boleh, harus, sebab berdasarkan kekuatan hujah dia. Kita pun beli benda tu, itu tak ada masalah. Yang kedua yang problem, kita dah beli benda tu, kemudian kita baru tahu, benda ni haram. Kita pun carilah pandangan-pandangan, lastly jumpa pandangan yang kata benda tu boleh. Itu tatabuk rukhas, dia boleh jadi tatabuk rukhas. Maksudnya kita cuba cari pandangan-pandangan untuk yang membolehkan juga, yang membenarkan juga. Itu kita kena bezakan antara dua. Dalam masyarakat kita, dia terbagi pada dua golongan. Antaranya saya agak tidak senang dengan yang terlalu mudah untuk mengatakan tatabuk rukhas. Itu pun saya kurang senang. Yang kedua, yang bermudah-mudahan untuk mengambil pandangan mudah. Itu ada dua dalam masyarakat kita. Yang pertama, terlalu mudah sangat nak label orang tatabuk rukhas. Tatabuk rukhas tu apa? Maksudnya dia selalu mengambil rukhsah. Dia mencari rukhsah, kesenangan. Golongan pertama ni pun saya kurang selesa, yang mana terlalu mudah untuk menuduh seseorang itu tatabuk rukhas. Pandangan orang kedua pula adalah yang selalu mudah sangat nak cari pandangan-pandangan mudah. Dua ni kita kena berada di pertengahan dah antara kedua ni. Sebab apa? Sebab bila mana kita beribadah, kita hendak beribadah untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah kita menunjukkan ibadah yang terbaik. Pada awal kita belajar agama, kita beribadah yang mana amalan bertepatan dengan Allah dan Rasul. Kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca Al-Quran, kita ambil tafsiran para ulama dalam memahami Al-Quran Sunnah. Kemudian lama kelamaan kita mula pula pergi kepada fasa kedua, kita untuk mencari pandangan yang kata boleh. Pandangan yang kata, ini boleh. Tak apa. Ini boleh buat. Kita nak cari pandangan yang mudah pula. Itu kita kena ingat balik. Ingat awal-awal kita belajar agama dulu. Kita belajar untuk kita cari apa? Kita belajar untuk kita mempersembahkan ibadah yang terbaik, untuk amalan yang terbaik kepada Allah. Bukan semata-mata untuk kita mencari pandangan yang kata boleh. Bukan semata-mata kita mencari pandangan yang membenarkan. Tak. Tetapi kita ingat nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Tetapi juga kita kena ketahui tatabuk rukhas asalnya tidak dibenarkan. Seperti mana kita katakan, kalau nak cari tatabuk rukhas benda amalan-amalan yang boleh, yang ulama kata boleh, hukum muta'ah pun ada ulama yang kata okey. Ulama salaf dulu pun ada kata muta'ah okey. Tapi sebab tu kita katakan kita bukanlah semata-mata mengikut semua pandangan yang ada. Dan juga pandangan yang mengatakan riba tak haram. Kan riba pun ada banyak, ada riba fadl, nasiah, dan ada banyak riba. Ada yang mengatakan riba tidak haram pun ada, kita akan jumpa pandangan salaf. Sebab itu kita katakan bukan ke semua pandangan kita boleh kutip macam tu saja. Kita ada manhaj dalam kita berinteraksi dengan pandangan-pandangan yang berbeza. Sebab itu kalau kita kutip saja, ibaratkan seperti kita masuk ke dalam hutan, kemudian kita mencari kayu api. Kita tak nampak gelap. Kita nak buat unggun api, kita cari-cari kayu, kita terambil ular sekali. Dan akhirnya kita dibelit dan kita dipatuk oleh ular tersebut dan kita pun terkorban. Sama juga macam tatabuk rukhas ni. Kita mencari pandangan boleh, kita mencari pandangan boleh. Akhirnya kita yang mana akan
ibadah kita tidak cantik, tidak elok. Kalau nak cari pandangan yang mengatakan tatu tak haram, akan jumpa. Ya memang ulama muktabar juga mengatakan tatu tak haram, tapi sebab itu kita ketahui kita ada manhaj untuk berinteraksi, untuk mengambil pandangan. Bukan semua pandangan kita boleh ambil, bukan semua pandangan kita boleh tolak. Itu. Sebab itu kita kena ada manhaj dalam kita nak bagaimana kita untuk berinteraksi dengan kepelbagaian pandangan, perbezaan pandangan. Sebab itu juga macam saya dah sebut dah pada kuliah 2 minggu lepas. Waktu tapi bukan di Baitul Salam lah, di tempat lain. Kalau kita nak mengajar budak-budak student seperti mana dalam masalah solat, kita jangan terlalu buka ruang dan luas sangat kat dia orang. Itu benda ni saya sebut dekat kuliah tentang solat minggu lepas waktu pagi di Yayasan Taklim. Sebab mengikut pengalaman saya ketika mana waktu saya mengajar di tahfiz, bila kita buka perbahasan yang terlalu luas sangat dekat kanak-kanak, kat budak-budak, contoh dalam masalah pergerakan solat. Dalam masalah pergerakan solat kita ketahui dalam mazhab Syafi'i kalau ada 3 gerakan yang mutawaliyat, yang berturut-turut pergerakan yang mana besar, maka itu dapat memudaratkan solat. Tetapi kita ketahui juga ada juga pandangan-pandangan ulama lain seperti disebutkan dalam Syarah Jami' Tirmizi oleh ulama India Pakistan, menukilkan bahawasanya kalau pergerakan yang banyak tetapi orang tidak nampak pergerakan tu, maksudnya kalau orang tengok daripada jauh, orang masih kata kita solat kita masih sah. Okey, saya ulang. Ada pandangan yang menyebutkan kalau kita bergerak buat pergerakan, mungkin ada banyak pergerakan, tapi kalau ada orang tengok kita, orang tu dia tahu dia ni solat ni, dia bukan main takraw. Maksudnya pergerakan kita tu tak banyak lagi, maksudnya pergerakan kita tu masih dikira sedikit. Tapi kalau orang tu tengok dia ni solat ke main badminton ni, itu pergerakan banyak. Memang ada pandangan sedemikian rupa. Tetapi bila kita buka kat student, contoh budak-budak yang umur 13 tahun, 14 tahun, 13 sampai 16 tahun, apa mereka akan buat? Mereka solat pun mereka akan bergerak merata, garu sana garu sini, sebab mereka kata tak apa, tak batal. Itu yang mereka tengok. Sedangkan memang batal tak batal itu ada perbahasan, tetapi yang terbaiknya waqumu lillahi qanitin. Allah sebut iaitu berdirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala qanitin, dalam keadaan fokus, dalam keadaan merendah diri, khusyuk, dan dalam keadaan diam. Itu yang terbaik. Para ulama yang membahaskan tentang solat bergerak banyak sikit itu pun, walaupun ada pandangan yang mengatakan bergerak kalau kita bergerak selagi orang tak nampak kita perbuatan selain solat itu sah, mereka pun tak anjurkan kita bergerak banyak. Mereka pun suruh kita waqumu lillahi qanitin, dalam keadaan tidak bergerak terlalu banyak. Tetapi itu hanya perbahasan sah atau batal. Tapi kalau kita cuba bawa benda ni kat orang-orang budak kecil, dia akan jadi lain. Sebab tu kalau untuk kanak-kanak kecil, kita cuba ajar mengikut sistematik. Kita ikut pengajian, mengikut mana yang kita belajar di sekolah-sekolah dulu. Iaitu masih lagi belajar cara solat dan belajar dengan hadis-hadis, dengan ayat Quran, dengan hadis, dan juga pandangan-pandangan ulama mazhab juga. Tetapi kita tidak terlalu buka sangat, peluas ke perbahasan terlalu panjang. Selagi mereka akan ambil pandangan-pandangan lain, dan akhirnya solat mereka pun berdasarkan ada ulama kata boleh, itu saja. Itu kita tak nak macam tu. Sebab tu pada peringkat awal pengajian mengikut mazhab itu lebih baik. Sebab untuk mendidik disiplin, kita pengajian mengikut mazhab dan juga didasari dengan dalil. Itu didasari dengan dalil, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita terus buka kepada perluasan yang terlalu luas sampai yang mengatakan boleh bergerak banyak, itu dia nanti budak-budak akan main benda tu. Sebab tu kita kena tengok juga cara kita berinteraksi dengan mereka dalam permasalahan ini. Dan juga adat dalam memberi kesan pada hukum, dia beri kesan kat mana lagi? Dia memberi kesan juga pada masalah jamak dan qasar, ataupun lebih tepat dalam masalah qasar. Sebab kita ketahui dalam masafatul qasri, masafah itu adalah jarak untuk qasar. Kita ketahui dalam mazhab Syafi'i kita 2 marhalah, dan ke atas baru boleh qasar. Dan ataupun ada yang mengatakan 82 km, ada yang mengatakan 88, dalam Yaqutun Nafis ada sebut 82. Ulama-ulama lain sebut 88, bahkan ada juga qaul Syafi'iyah 92. Itu. Ada juga pandangan ulama lain seperti pandangan dipegang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga ulama-ulama lain mengatakan tak ada masafah yang tertentu, maksudnya tidak ada jarak yang spesifik dalam masalah jamak qasar ni. Habis jarak macam mana ambil? Diambil jarak ditentukan berdasarkan keadaan tempat tersebut. Kalau dalam masyarakat tersebut perjalanan dari tempat A ke B itu dah dianggap jauh, maka itu telah boleh untuk kita mengambil rukhsah untuk mengqasarkan ataupun untuk menjamakkan solat dengan cukup syarat lah. Dia tidak ada jarak spesifik. Sebab jumhur ulama, jamaahir fuqaha mengatakan kita sebut 2 marhalah, 82 km, ada kata 88, ada kata 93. Itu jumhur.
Tetapi kalau orang yang bersama pandangan Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Taymiyah dan lain-lain yang mengatakan tak ada masafah yang spesifik, tapi kalau perjalanan dia ikut, dia dikatakan keluar dah, perjalanan jauh, itu dah boleh qasar. Tapi kalau memang problem kalau ikut pandangan Ibn Taymiyah dengan Imam Ibn Qayyim ni, dia akan terjadi perbezaan. Macam mana kita nak tahu perjalanan tu jauh atau sikit? Itu yang masalah dalam menentukan. Jadi nak menentukan perjalanan itu jauh ataupun pendek, ditentukan berdasarkan adat. Itu. Sebab tu kita katakan kesan adat dalam memberikan hukum dalam masalah ni. Dia akan datang dalam permasalahan yang kita bicarakan ni, al-adatu muhakkamah dan juga uruf. Dia ada bagi kesan, adakah dia memberikan pada hukum tentang masalah jamak qasar. Bukan masalah jamak qasar sahaja. Dia juga memberi kesan dalam masalah solat kita sebut tadi. Kan tadi kita sebut pergerakan yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i kita dah sebut dah tadi. Kalau pandangan-pandangan mazhab lain kata pergerakan yang banyak, nak tahu banyak sikit, dia ditentukan dengan adat. Sama juga dalam masalah seluar terkoyak ke, aurat terbuka sikit ke, ataupun darah ada kat badan sikit ke. Kadang-kadang ada kalanya banyak atau sikit, najis banyak atau sikit, dia ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh uruf ataupun adat. Itu. Sebab tu kenapa adat itu memberikan kesan yang besar dalam penentuan hukum hakam. Itu. Sebab tu jangan kita sebutkan, sekali lagi saya sebutkan, bila sebut al-adatu muhakkamah, janganlah kita hanya bayang bila perbuatan masyarakat buat A, maka kita boleh kata benda tu harus sebab al-adatu muhakkamah. Bukan itu sahaja maksudnya. Maksudnya memang kita cakapkan tadi itu. Kita pergi lagi perbahasan yang lain. Okey, uruf. Masih dalam kita uruf. Uruf yang ditentukan itu adalah uruf pada zaman kita berada. Contohnya, kalau kita nak melamar seseorang wanita pada zaman ini ataupun mahar dia, kita tak boleh tengok uruf 40 tahun dulu. Dia kena tengok uruf pada zaman sekarang. Mungkin setengah orang, dia nak kahwin kan, nak buat apa, dia tengok uruf pada 40 tahun dulu. Dia tanya mak dia, mak, ayah dulu berapa mahar? Ataupun dia tanya mak dulu, macam mana buat ni, nak kahwin ni, berapa harga itu, berapa ini, berapa itu. Dia tanya mak ayah dia yang 40-50 tahun dulu kahwin. Itu tidak dikira. Uruf dia hendaklah dikira pada zaman di mana kita berada tersebut. Itu penentuan uruf. Itu. Yang seterusnya. Okey, sebelum tu kan, kalau ada soalan bolehlah type ni, nanti saya baca. Seterusnya, berdasarkan kita sebutkan tadi, al-adatu muhakkamah, apa kaedah-kaedah yang ada bawah dia? Dia ada banyak. Sebab qawaid fiqhiyah ni dia ada qawaid fiqhiyah yang kubra. Yang kubra salah satu al-adatu muhakkamah, bawah dia ada banyak lagi. Sama juga macam al-umur bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha tu kaedah yang kubra. Kubra tu maksud besar. Kaedah fiqhiyah yang kubra ada 5. Saya rasa Ustaz Yasir dah bahaskan dah kuliah kat Baitul Salam beberapa bulan yang lepas. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik lah. Tapi hakikatnya kita katakan bahawasanya kaedah yang besar dia lebih kurang ada 5 secara umumnya. Dan juga di bawah 5 tu dia ada cabang-cabang yang lain. Dia ada cabang-cabang yang lain. Jadi sebab tu kalau belajar qawaid fiqhiyah ni dia menarik, kita dapat dah ada gambaran dan hukum hakam yang lain. Contohnya macam seseorang yang berwuduk. Dia ataupun seseorang itu dia ambil wuduk. Saya selalu bagi contoh ni sebab waktu belajar pun guru saya bagi contoh ni. Sebab saya guna contoh ni. Kita ambil wuduk waktu tengah hari pukul 12. Kita pun basuh muka, basuh tangan semua. Kita bukan ambil wuduk, semacam ambil wuduk. Tapi sebenarnya sebab kita nak panaskan badannya, bukan nak wuduk pun. Tabrid, nama dia tabrid. Tabrid tu kita nak sejukkan badan. Pukul 12 tengah hari, kita pun ambil air, kita pun basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Kita hanya nak sejukkan badan, bukan wuduk. Maka adakah dia jadi wuduk atau tidak? Jawapannya dia ikut niat kita. Al-umur bi maqasidiha. Niat kita tadi wuduk atau tabrid? Tabrid, nak sejukkan badan. Jadi adakah dia jadi wuduk? Jawapannya tak jadi wuduk. Walaupun hakikatnya kita basuh muka, basuh tangan, kepala, semua perfect. Sunat-sunat pun kita buat. Tapi disebabkan kita hanya tabrid, maka dia tidak menjadi wuduk. Isu pertama. Isu kedua. Kita masuk terjun di dalam kolam ataupun sungai, yang namanya sungai. Kita masuk tu, terjun, kita niat terus mungkin seseorang tu dia berjunub. Dia masuk terus, dia niat nak mengangkat hadas dia. Dia naik tersebut, terangkat hadas dia. Dia boleh solat dah. Junub dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab niat dia tu, dia memang nak mandi hadas. Dia nak mandi, nak mengangkat hadas dia. Sebab tu kita katakan al-adatu muhakkamah, al-umur bi maqasidiha. Berdasarkan maqasid dia. Tujuan dia buat tersebut. Contoh yang kedua lagi. Seseorang itu
dia terjun masuk ke dalam air. Dia nak niat wuduk. Terangkat tak? Jadi tak wuduk dah? Jadi. Sebab berdasarkan niat. Dua orang yang terjun ke dalam kolam. Seorang terjun, dia terjun nak mandi saja. Seorang lagi terjun memang dia nak mandi. Dia memang dia nak main-main nak mandi. Tapi juga dia niat juga untuk dia wuduk. Dia niat juga untuk mandi junub. Maka terangkat dua-dua tu. Maka junub dia hilang dan juga dia dalam keadaan berwuduk. Sebab tu kita katakan al-umur bi maqasidiha. Segala sesuatu itu dapat ditentukan dengan maqasid kita. Dapat ditentukan dengan kita punya niat kita. Ataupun kita punya maqasid, tujuan kita melakukan benda. Itu baru maqasid ataupun dalam qawaid fiqhiyah yang pertama. Dia ada banyak lagi. Yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat ada, yang kelima ada. Dia ada banyak lagi qawaid-qawaid yang mana kita dapat ketahui. Contoh lainnya adalah seperti mana kalau kita lupa rakaat, maka kita ambil lah bilangan yang kita yakin. Contoh lainnya kita dalam keadaan was-was. Kita pergi solat, kita dah solat dah, ambil solat maghrib. Okey, ambil wuduk, Allahu Akbar, solat maghrib semua. Lepas tu kita pun duduklah dalam bilik saat sementara tunggu isyak. Ataupun kita pergi depan saat tengok TV. Ataupun kita pun pergi makan, tak melapor makan. Lepas tu dengar azan, dah habis dah. Nak azan tu kita pun angkat Allahu Akbar, solat. Lepas solat isyak, kita baru ingat, aku wuduk tak tadi? Isyak dia aku wuduk tak? Jadi dalam kes ni, kita dikira berwuduk ataupun tidak? Jawapannya kita dikira berwuduk. Itu. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ataupun sebut al-yaqin la yuzalu bisyak. Ada yang setengah baca la yazul. Ada baca yuzal. Nak cakapnya, keyakinan itu maksudnya tidak dapat dihapuskan dengan apa? Dengan benda-benda yang mana yang syak, yang ragu-ragu. Kita ambil yang yakin. Yang yakinnya adalah kita memang berwuduk. Sebab kita maghrib dah tentu berwuduk. Kemudian kita pergi depan saat tengok TV. Kita makan saat. Lepas tu azan, kita pun solat. Maka yang asalnya kita ada wuduk, tak ada wuduk? Jawapannya ada. Jadi dalam kes ni, yang yakinnya kita ada wuduk. Dan maka kita tak payah dah nak ulang solat isyak lain. Jangan was-was dah. Jangan was-was, teruskan solat sampai habis. Dan lepas tu, jangan nak was-was solat. Nak ulang lain. Kalau seseorang itu dia was-was, dia ulang-ulang lagi, maka dia tidak akan tenang. Sebab apa? Dia solat yang kedua, saat ini datang was-was baru. Layan lagi. Was-was ketiga pula, layan lagi. Was-was datang, akhirnya dia diibaratkan tidak menyembah Allah pun. Dia seolah-olah mengikut apa yang syaitan kata. Itu. Situasi yang kedua saya bagi, seseorang itu dia solat maghrib. Kemudian lepas solat maghrib dia pun pergi toilet. Lepas tu pun dia pun pergilah makan kat depan, dia pun tengok TV. Last kali azan isyak, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas solat dia teringat, aku ada wuduk tak ada wuduk? Dalam kes ni jawapannya dia ada wuduk atau tak ada wuduk? Jawapannya dia tak ada wuduk dalam kes kedua. Sebab yang yakinnya apa? Yang yakinnya dia pergi toilet. Bila dia pergi toilet, telah tentulah dia telah terbatal wuduk. Maka dalam kes yang kedua, dia dikira sebagai tidak berwuduk. Dia kena solat lain. Sebab yang yakinnya dia dalam keadaan berhadas. Dia tidak berwuduk sebab dia pergi toilet. Maka dalam kes kedua ini, dia wajib solat, dia kena i'adah. Dia kena ulang balik solat dia, kena repeat balik sebab solat yang pertama tidak sah. Sebab dia tidak dalam keadaan berwuduk. Sebab tu kita ambil hukum ni, kita ketahui qawaid fiqhiyah ni, maka permasalahan kita dalam kehidupan akan mudah. Kita akan mudah dalam beribadah, kita akan mudah dalam pelbagai urusan yang lain. Sebab dia qawaid fiqhiyah macam kita dah sebut tadi, kata Al-Imam Al-Kharafi. Siapa yang mana dia mandafita, dia dah tahu dah ataupun dia menghafaz, dia mempelajari, dia dah pakar dalam qawaid fiqhiyah, maka masalah-masalah yang lain akan mudahlah untuk seseorang itu ketahui. Sebab tu ini ilmu yang penting. Mungkin ilmu qawaid fiqhiyah ni jarang diajar pada masyarakat orang awam. Sebab ada kalanya dia mungkin kalau terlalu mendalam dapat pening. Kadang-kadang bila terlalu mudah pula mungkin akan orang salah faham. Tapi dia benda menarik yang boleh kita telusuri. Dan juga kalau banyak jugalah tempat-tempat lain pun ada juga setengah tempat yang buat daurah tentang qawaid fiqhiyah. Dan dia benda yang mana yang penting dan menarik. Kalau usul fiqh, mungkin belajar usul fiqh kita rasa apa tujuan belajar usul fiqh kalau untuk orang awam. Tapi hakikat penting jugalah. Sebab usul fiqh dia berkaitan cara kita nak berinteraksi dengan dalil. Sebab orang awam kita bukanlah kita nak istinbat hukum, itu mujtahid ataupun penuntut ilmu yang mana mereka nak tahu macam mana tugas mujtahid buat kerja. Tapi untuk orang awam qawaid fiqhiyah penting untuk kita ketahui supaya kalau anak-anak tanya soalan kita tak jawab.
Kalau cucu katanya soalan, kita tahu dah, kita dah dapat gambaran awal lah, itu qawaid fiqhiyah. Kenapa perbezaan antara qawaid dengan usul fiqh? Usul fiqh dia untuk memahami dalil, tetapi kalau qawaid fiqhiyah dia tentang mukallaf. Kita cakap tadi tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan kehidupan kita dengan hukum hakam itu. Itu berkaitan hal ini. InsyaAllah esok petang kita akan sambung. Esok petang pukul 2 sampai pukul 6 di Facebook Baitul Salam juga saya ada kuliah berkaitan Ghazwah Uhud. Esok petang pukul 2 sampai pukul 6 tentang perang Uhud. Kita akan tengok apa yang mana terjadi pada perang Uhud. Perang Uhud ni bagaimana kisah dia terjadi, siapa yang mulakan, apa yang jadi pada perang Uhud, siapa yang terkorban, benarkah gigi Rasulullah patah betul ke ataupun serpih sikit je. InsyaAllah esok pukul 2 petang sampai pukul 6 kita akan bahaskan tentang Ghazwah Uhud di Facebook Baitul Salam juga pukul 2 sampai pukul 6. InsyaAllah kita jumpa esok. Dan esok macam biasalah, kalau saya kuliah petang tu ada kuis. Siapa yang jawab soalan betul, saya akan hadiahkan buku lah esok. Jadi siapa yang nak jawab kuis tu, insyaAllah boleh hadir dalam live esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.